Strategi digital kini telah menjadi sebahagian daripada perniagaan yang memberikan impak positif jika diaplikasikan dalam sesebuah perniagaan. Perniagaan hari ini tidak lari daripada menerapkan digitalisasi dalam pengoperasian agar dapat beradaptasi dengan keadaan pasca pandemik yang telah mengubah gaya hidup manusia. Impaknya sememangnya besar. Digital dan impak perniagaan. Topik ini akan kami angkat dalam segmen Biz Digital hari ini. Teruskan bersama saya, Izam Nasir, untuk 30 minit berikutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini Biz Malaysia, siaran Khamis 27 Julai 2023. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di saluran berita RTM dan TV1. Selain itu, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Biz Malaysia. Kami mulakan dengan perkembangan ekonomi semasa. Ekonomi Malaysia harus distruktur semula dengan mengutamakan pengantarbangsaan ekonomi. Perdana Menteri berkata ia bagi merealisasikan hasrat menjadikan Malaysia peneraju ekonomi Asia. Dengan demikian, kita mampu mencapai sasaran yang ditetapkan untuk muncul sebagai 30 ekonomi terbesar di dunia dalam jangka masa sederhana. Jika kita hanya berpuas hati dengan keadaan sekarang, ekonomi akan mencatat pertumbuhan antara 4 hingga 5%. Namun, jika kita berusaha gigih melaksanakan pembaharuan, kita mampu mencapai 5.5%. Malah saya percaya adalah tidak mustahil untuk dalam jangka masa pendek kita menghasilkan pertumbuhan bagi negara Malaysia 6%. Segera yang harus dilaksana adalah membentuk integrasi ekonomi lebih besar dengan negara jiran, juga melahirkan lebih banyak syarikat tempatan yang berdaya saing tinggi untuk menembusi pasaran ASEAN. Perdana Menteri berucap pada Majlis Peluncuran Ekonomi Madani Memperkasa Rakyat di Ibu Negara. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar menerima kunjungan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Putrajaya bagi membincangkan kerjasama dalam meneroka pasaran industri halal. Ia sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dengan dua negara. Kedua-dua negara memiliki potensi dalam industri berkenaan. Perkara itu antara dibincangkan bersama dalam rangka lawatan rasmi sulung Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. ke negara ini. We mentioned also the potential for halal industry in both countries. We will certainly do our utmost in terms of the issue of certification, but I think jointly we should undertake some effective measures to ensure that the halal industry can penetrate more effectively into the Middle Eastern market in particular. Seterusnya beralih ke perkembangan saham. Bursa Malaysia dibuka rendah namun kembali meningkat disokong oleh pembelian berterusan saham-saham wajaran tinggi terpilih dalam keadaan sentimen bercampur-campur semalaman di Wall Street, Amerika Syarikat. Kita tinjau prestasi pasaran sehingga sesi dagangan tengah hari tadi yang disediakan PNB Investment.
Saudara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melancarkan ekonomi madani memperkasa rakyat pagi tadi. Pelancaran hala tuju baru itu merupakan pengemudian dan pengarahan baharu ekonomi untuk menjamin masa depan negara selain sebagai wadah mengangkat semula darjat dan martabat Malaysia dengan menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai penderaju ekonomi di rantau Asia Tenggara. Untuk respons mengenai pelancaran ekonomi madani memperkasa rakyat oleh Perdana Menteri itu sudah pun bersedia di talian ketika ini Encik Khairul Arifin Muhammad Munir, Pengurus Kanan Penyelidikan Institut Darul Ihsan. Encik Khairul di talian ketika ini. Ya, terima kasih. Baik, Encik Khairul, mungkin sebagai permulaannya respons awal tuan mengenai pelancaran ekonomi madani memperkasa rakyat ini, apa antara intipati utama yang menarik perhatian Encik Khairul sendiri? Baik, terutamanya satu perkara yang amat menarik adalah ekonomi manusia yang dikemukakan, ekonomi madani yang dikemukakan oleh Perdana Menteri adalah extension kepada konsep Malaysia Madani yang telah beliau runturkan sebelum ini. Dan saya berdasarkan pada asas itu, saya dapati bahawa asas kepada ekonomi madani ini adalah memperkukuhkan kekuatan utama di dalam struktur ekonomi itu sendiri, iaitu kekuatan rakyat. Jadi yang ini yang saya kira sebagai suatu perkara amat penting kerana dalam aspek ini Yang Perdana Menteri cuba mengembeling kekuatan daripada rakyat untuk sedar dan juga untuk mengajak semua pihak bagi melakukan satu ajakan. Dan paling menarik ianya dimulakan dengan sedikit pengakuan bahawa suatu kesinambungan hingga menjadikan Malaysia kini, dan juga beliau cuba membawa rakyat kepada memahami beberapa cabaran-cabaran. Maksudnya di sini bahawa proses ekonomi kita pada hari ini adalah bermula kepada suatu kesinambungan daripada dahulu hingga sekarang. Dan di situ beliau meletakkan sasaran yang matlamat yang ingin dicapai, dan matlamat itu saya merasakan satu matlamat yang baik apabila kita melonjak kedudukan kita supaya menjadi antara 30 ekonomi terbesar dunia, mencapai hingga tangga 12 ke atas, dan juga penyertaan pendapatan pekerja ditambah, termasuk juga penyertaan wanita yang cuba digembeling yang juga diperkasakan dalam hal ini. Dan teras kepada pelaksanaan ini dalam penstrukturan ekonomi ini bukan semata-mata bermula dengan penstrukturan fiskal ataupun pembangunan, tetapi bermula dengan soal kesedaran dalam minda rakyat. Itu yang saya nampak cuba digarap oleh beliau apabila meletakkan 8 teras utama menstrukturkan ekonomi untuk menaikkan daya saing negara. Baik, Encik Khairul, mungkin pandangan tuan sejauh mana pengumuman tadi menimbulkan cabaran kepada negara khususnya dalam usaha memperkasa ekonomi madani bila mana kita lihat 7 penanda aras sebagai sasaran jangka sederhana yang akan dicapai sebelum 10 tahun. Apa pandangan Encik Khairul? Baik, meletakkan tanda aras ataupun benchmark ini pada pandangan saya penting dalam kita mensasarkan kepada suatu pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan dan berasaskan kepada 6 rukun madani yang mementingkan soal kesejahteraan, soal keyakinan, pengukuhan nilai umat, wujudnya rasa ihsan, care and compassion. Ini hanya boleh dilaksanakan apabila kesedaran itu bermula daripada penggerak itu sendiri. Jadi player ataupun pemain ekonomi ini bukan saja industri, bukan saja terletak kepada cara kita melabur dan pembangunan ekonomi yang lebih luas, tapi ia bermula dengan ekonomi rakyat itu sendiri. Jadi apabila beliau cuba membawa kepada perkara-perkara kesedaran, bermaksud kita lihat 9 isu yang masih di-highlightkan ataupun sebagai cabaran masyarakat kita ini adalah sebenarnya isu-isu yang fundamental dari segi struktur dalam masyarakat, fundamental dari contohnya isu kemerosotan dalam integriti dan tata kelola, isu bagaimana pendapatan pekerja yang rendah, upah
penyertaan tenaga buruh, hutang terkumpul, pengurusan dan sebagainya, termasuk isu miskin tegak. Ini sebenarnya isu-isu sosial kan. Jadi isu-isu sosial ini adalah satu perkara yang saya fikir harus diselesaikan supaya semua komponen rakyat ini dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik. Maksudnya ianya tidak semata-mata dikuasai oleh 20% pemain tegak ekonomi dalam prinsipal 20% tetapi ianya apa yang beliau cuba gerakkan adalah menggerakkan seluruh struktur rakyat, bermula daripada rakyat bawah, kemudian mereka yang miskin kita nak keluarkan. Kita bukan semata-mata memberi mereka bantuan, tetapi apa yang dia cuba dibuat ni adalah usaha efektif kolektif semua pihak. Maksudnya di sini, mereka yang telah ke depan dari segi ekonominya, syarikat-syarikat besar, konglomerat sebagainya, mempunyai daya rasa yang tinggi untuk ada bersifat ihsan, mahu membantu pihak-pihak lain, sektor-sektor lain yang memerlukan perhatian. Jadi kalau kita boleh ada sistem ekonomi yang lebih manusiawi, yang lebih berimbang, ini saya fikir kita boleh melonjakkan komitmen negara kepada pertumbuhan yang dengan ekonomi dengan lebih baik lagi, bermula daripada unsur utama ekonomi itu sendiri ialah dari kalangan rakyat. Ya, Encik Khairul, mungkin selain daripada inisiatif yang dinyatakan oleh Perdana Menteri menerusi pastinya ekonomi madani memperkasa rakyat, apa mungkin pandangan Tuan mengenai strategi lain, tidak kira sama ada jangka pendek atau panjang, yang dilihat mampu memberi nilai tambah kepada usaha memperkasa ekonomi madani secara komprehensifnya? Pada pandangan saya, mengukuhkan ini, dia bermula dengan kekuatan yang dikasakan. Jadi itu segmen pelbagai ulang, clear. Jadi segmen-segmen lain dalam masyarakat itu harus kita adun secara tak sama. Dalam konteks lain, bukan sahaja di peringkat peniaga dan di peringkat pembuat dasar, tetapi kita juga harus mengupayakan ekonomi itu dalam konteks melibatkan generasi muda. Kita harus upayakan juga mereka yang terduduk dalam peringkat ilmuwan. Jadi untuk sama-sama menyumbang kepada proses pembangunan ekonomi. Jadi yang itu saya rasakan bahawa bagaimana komitmen yang diletakkan dalam garis besar ekonomi madani itu ialah memperkasakan rakyat. Jadi memperkasakan rakyat itu bukan sahaja memperkasa dari segi bantuan fizikal, tetapi dia bermula dengan bantuan ataupun kita mencerahkan, memberi pencerahan dan pencerdasan kepada rakyat, memahami apa yang berlaku dan bagaimana kita dorong dan motivasikan mereka untuk bersama-sama membawa kepada perubahan. Ini saya fikir satu perkara yang penting sebenarnya dalam ekonomi madani dan juga konsep Malaysia madani yang ingin dibawa oleh beliau. Baik, Encik Khairul, mungkin seterusnya bila kita cakap ekonomi madani, memperkasa rakyat, dalam konteks rakyat itu sendiri, bagaimana kita sebagai rakyat boleh memainkan peranan masing-masing dalam membantu untuk memperkasa ekonomi madani? Saya fikir rakyat perlu menjadi rakyat yang proaktif. Proaktif di sini bahawa tidak hanya menjadi rakyat yang tunggu ataupun rakyat yang ingin perubahan itu berlaku dalam diri dia. Tetapi dia sendiri haruslah mampu dan mahu untuk berubah. Jadi untuk itu saya fikir mereka harus sentiasa kritikal dalam menyuarakan pandangan, kritikal dalam memberikan secara proaktif perkara-perkara yang contohnya isu-isu integriti, rasuah, perkara-perkara yang perlu ditingkatkan dalam konteks pembangunan ekonomi setempat. Kita pun harus bermula dengan ekonomi komuniti dahulu. Jadi ekonomi komuniti ini boleh dibangunkan dengan usaha-usaha bersama dan bersepadu di pelbagai pihak menjadi komuniti proaktif. Ada komuniti yang hanya menunggu pemberian, bantuan dan sebagainya. Jadi harus ada sikap untuk kita saling membantu antara satu sama lain. Kalau ini dapat kita gerakkan bersama dengan pimpinan dan juga wakil rakyat setempat,
dan saya fikir ia akan mencambah ekonomi yang lebih mampan. Ia bermula daripada bawah. Selain daripada faktor-faktor fiskal ekonomi yang sedia ada, dari segi pelaburan dan sebagainya, prasarana itu kita pertingkatkan. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Encik Khairul Arifin Muhammad Munir, Pengurus Kalangan Penyelidikan di Institut Darul Ihsan bersama kami untuk respons seketika tadi. Baik, menyusul selepas ini segmen BIS Digital bersama usahawan MDEC. Berikut ini kita berehat seketika. Ilmu tentang bagaimana untuk menggandakan duit. Wajib ke untuk saya tahu tentang ilmu gandakan duit? Wajib, sebab kita kena imbangi kadar inflasi dengan cara kita letak duit kita dekat tempat yang betul. Sebagai contoh, katakanlah kadar inflasi kita adalah 3%. Kalau kita letak duit kita di bank, maka kita akan dimakan di inflasi. Kita sedang negatif sebenarnya. Duit kita sedang susut sebenarnya. Jadi bagaimana untuk kita mengimbanginya adalah kita letaklah duit kita sekurang-kurangnya di dalam ASB. ASB memberi pulangan 5%. So 3% kadar inflasi, 5% kadar keuntungan, maka kita masih lagi boleh bertahan 2% di atas paras inflasi semasa. Itu cerita tentang ASB. Ada banyak lagi instrumen-instrumen yang kita patut ambil tahu yang boleh beri return yang lebih baik. 10%, 15%, 30% pun ada. Semuanya kunci adalah kepada ilmu keuangan, ilmu pelaburan, ilmu pengurusan hutang. Dan semua ini kita harus buat dengan panduan guru ataupun orang yang boleh guide kita, orang yang dah berjaya, orang yang telah pun mencapai financial freedom, insya-Allah. Penggunaan teknologi dan internet ketika ini memberi banyak manfaat kepada sektor perniagaan dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Perkembangan teknologi digital terkini telah membawa perubahan model perniagaan sedia ada, pengenalan produk dan perkhidmatan baharu serta kecekapan proses perniagaan yang akhirnya menjadikan perniagaan lebih berdaya saing. Ini menjadikan elemen digital memberi impak yang besar kepada usahawan tempatan. Dan seperti biasa setiap Khamis, segmen BIS Digital mengetengahkan usahawan-usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, dan bersama kita hari ini Encik Rizwan Abdullah, pengasas Urban Craft. Terima kasih bersama kami di BIS Malaysia. Terima kasih. Baik, mungkin sebagai permulaan boleh tuan kongsikan bagaimana perniagaan ini bermula, sejarahnya sedikit, silakan. Okey, pertama kali terima kasihlah kepada RTM kerana sudi menjemput saya untuk hari ini. Okey, first kali Urban Craft ni ditubuhkan pada tahun 2016 lah. 2016. So kita tahu maksudnya masa tahun 2020 tu negara bila pandemik COVID melanda. So maksudnya saya punya bisnes tu baru bermula. So bila pandemik tu melanda, so dia memberi impak yang sangat besar lah kepada industri terutamanya PKS seperti saya. Digital ni membuatkan saya maksudnya boleh menjadikan bisnes maintain untuk sehingga sekarang. Baik, mungkin dari segi MDEC dan MyNIC, bagaimana mereka sebenarnya membantu usaha seperti tuan, khususnya dari segi pendigitalan tuan? Okey, macam saya jumpa sebelum ni saya ialah kita usahawan PKS kan, yang tak adalah kita nak kenal MDEC tu macam mana. So bila saya first kali saya jumpa MDEC ni dekat sosial media lah. So masa tahun masa kita PKP tu.
And then program yang pertama MDEC bawa saya adalah program e-usahawan. So program ni dia membuka mata PKS lah orang-orang yang macam saya untuk mempromosikan produk dalam era digital. So maksudnya MDEC membantu untuk bawa PKS kecil seperti saya ni untuk pergi lebih jauh lah. Maksudnya bila kita start dekat traditional punya method marketing. So MDEC bantu usahawan macam saya untuk pergi bawa macam mana boleh keluar daripada situasi yang semasa. Bila bercakap mengenai membantu sebagai, mungkin apa inisiatif yang ditawarkan oleh MDEC untuk membantu Encik Rizwan sendiri untuk mengembangkan lagi perniagaan? Okey. Macam MDEC, dia program yang utama adalah program e-usahawan. E-usahawan. Okey, so program usahawan ni dia membantu usahawan lah untuk macam mana nak marketkan produk dalam Facebook, dalam sosial media, dalam Google semua. So dia membantu secara dasarnya macam mana kita nak bermula masuk dalam digital punya konsep kan. So maksudnya MDEC bila dia ada satu program satu hari yang bermula dari pagi, dia akan ajar macam mana kita nak create page, macam mana kita nak bagi kita punya page tu nampak di maksudnya semua orang boleh akses untuk nampak kita punya perniagaan tu kan. So dalam masa yang sama dia tak berhenti di situ. So yang bagusnya MDEC ni bila dia dah usahawan tu dah join that program seperti usahawan tu, and then selepas tu dia ada follow up. So mesti dia akan kembali ambil feedback daripada usahawan tu sendiri apa yang berimpak pada perniagaan tu selepas join that program kan. So itu yang bagus saya nampak untuk MDEC punya program tu. And then dalam masa yang sama dia ada sediakan satu platform percuma untuk usahawan yang join that program lah. So dia punya program tu diberi nama dia Go E-commerce. So maksudnya platform yang percuma untuk usahawan PKS lah terutamanya untuk kita track kita punya sales. So kalau dalam tu juga dia ada online learning. So maksudnya benda tu membantu. Maksudnya dia tak habis dekat program yang sehari saja, dia ada follow up program yang membantulah, maksudnya sentiasa membantu untuk usahawan tu pergi lebih jauh. Ya, baik. Bila kita lihat tadi banyak sebenarnya bantuan sokongan yang diberikan oleh MDEC pastinya, dan bagaimana sejauh mana Encik Rizwan melihat sokongan dan bantuan ini memberi manfaat kepada perniagaan Encik Rizwan sendiri? Okey, macam saya bukanlah maksudnya kita bermula dengan perniagaan yang maksudnya all method lah. So kita pergi ke syarikat korporat, ke jabatan kerajaan untuk kita dapatkan something untuk kita masuk sebagai berniaga kan. So bila MDEC bagi peluang untuk kita belajar macam mana kita nak marketkan kita punya produk tu dalam digital, so benda tu bagi satu impact yang besar lah. Maksudnya kita boleh tembus pasaran yang lebih luas. So maksudnya bila PKS macam saya ni, kita mostly macam fikir that market yang surrounding kita saja. So bila kita belajar untuk benda tu, so dia memberi macam membuka mata lah, membuka mata untuk kita pergi lebih jauh lah. Ya, baik. Pastinya dalam orang kata usaha mengadaptasi digitalisasi ini, mungkin ada cabaran-cabaran tertentu. Mungkin boleh kongsikan Encik Rizwan apa antara cabaran-cabarannya apabila mula-mula nak beradaptasi dengan digitalisasi ini? Okey, betul lah. So orang cakap era digital ni era yang sangat laju. So once kita tertinggal, memang maksudnya kita lambatlah untuk kita ditinggalkan. Maksudnya kita ditinggal. Kalau kita tak masuk dengan era yang sekarang, kita akan ditinggalkan. Macam saya sendiri pun macam bila maksudnya sebelum tu kita tak ada fokus on, sebab digital ni kita tahu di awal 2020 kan. So maksudnya bila saya selepas maksudnya pandemik tu baru bermulanya, so kita agak ketinggalan. Sepatutnya sebelum tu kalau kita dah digital, maksudnya tak ada isu, ada masalah semasa pandemik tu melanda kan. So bila kita industri PKS yang fokus pada all method punya marketing, so bila kita ambil masa untuk catch up lah that digital punya marketing. So macam saya sendiri pun
lama juga kita ambil masa untuk belajar lah, untuk belajar, untuk marketkan kita punya produk. Macam kita ada Shopee, Facebook, IG, lepas tu macam sekarang dengan TikTok yang sangat, orang cakap sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu, and then benda tu setiap hari dia berubah dan menjadi lebih proaktif. Macam sekarang kalau kita tahu dengan AI pula sekarang kan. So memang benda tu kalau kita usahawan masih berdiri di tapak yang lama, maksudnya maintain dengan all method yang kita ada, so kita akan ketinggalan lah kalau kita tak masuk that digital punya industri ni. Baik, mungkin Encik Rizwan, apa harapan Encik Rizwan sebenarnya terhadap inisiatif kerajaan terutama menerusi usaha pendigitalan ini dalam perniagaan sendiri? Okey. So kalau bagi saya antara usahawan yang maksudnya dah dibantu oleh MDEC sendirilah. So maksudnya program seperti ini sepatutnya lebih diperluaskan kepada PKS yang maksudnya yang jauh daripada macam saya okeylah di bandar kan. Maksudnya PKS yang industri kecil yang di luar bandar yang maksudnya MDEC mungkin boleh masuk bantu untuk dia orang lebih marketkan punya produk lagi luas daripada industri sedia ada kan. Ya, baik, mungkin sebelum kita mengakhiri kita punya segmen BIS Digital ni, apa sebarang nasihat yang boleh diberikan kepada usahawan di luar sana yang mungkin masih tidak berani untuk mengetengahkan elemen digital dalam perniagaan ataupun yang baru menjinak-jinakkan diri dalam bidang perniagaan menggunakan elemen digital ini? Okey, so bagi saya sendiri, sebab era digital ni dia sangat laju tau, sangat laju. Dia sekejap, setiap tahun benda tu berubah. So macam kalau kita 2 tahun lepas Facebook tu orang cakap yang utamalah. So maksud sekarang Facebook tu dah semakin, maksudnya dah semakin slow. Sekarang orang fokus dekat TikTok. So maksudnya kalau kita usahawan masih fokus dekat benda yang sama dengan tak pergi, cakap tak mengorak langkah untuk masuk dalam digital punya marketing. So maksudnya memang kita punya tu akan ketinggalan jauh lah daripada market sedia ada. Sebab sekarang kalau kita tahu kalau kita tengok sini dekat TikTok lah, sebab saya pun macam baru nak memasuki dalam TikTok punya market. So kalau kita tengok TikTok sendiri pun budak-budak remaja yang baru start bisnes pun dah boleh maju dengan menggunakan platform digital tu sendiri kan. Tak semestinya ada produk sendiri, yang menjual produk online pun boleh berjaya menggunakan digital itu. So maksudnya kalau kita usahawan yang ada produk sendiri, yang ada, yang maksudnya yang ada kapasiti untuk tu, sangat rugilah kalau kita tak masuk dalam digital punya. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Encik Rizwan Abdullah, pengasas Urban Craft, bersama-sama dengan kami dalam BIS Digital ketika ini. Saudara, kita berakhiri BIS Malaysia hari ini, siaran Khamis 23 Julai 2023. Saya Izzamin Nasir, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.